Sedang jemaah yang dimuliakan, hendaklah kita berdiam diri dan janganlah berkata-kata pada ketika khatib berkhutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutub yawm al-jum'ah ansid faqad laghaw." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد من أرسله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua hadirin sekalian agar marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala tintah perintahnya. Dan pada masa yang sama, marilah kita berusaha menjauhi dan seterusnya meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Semoga kita semua akan beroleh rahmat, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah akan selamat di atas muka bumi ini yang penuh dengan cabaran dan ujian ini, dan selamat pula di alam akhirat nanti. Tajuk khutbah pada hari ini ialah kemuliaan dan keistimewaan bulan Sya'ban. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, waktu akan terus bergerak meninggalkan kita, sama ada kita sedar ataupun tidak, rela ataupun dipaksa. Hari berganti hari, jam berganti jam, saat berdetik meninggalkan kita tanpa mampu dikembalikan lagi. Sedar atau tidak, bulan Rejab 1443 Hijrah telah pergi meninggalkan kita. Kini tibalah bulan Sya'ban 1443 Hijrah yang masih lagi berbaki untuk kita penuhi hari-hari berikutnya dengan segala amalan kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah idza daqala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rawahu At-Tabrani. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba bulan Rejab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kurniakanlah keberkatan kepada kami dalam bulan Rejab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan." Berdasarkan hadis tadi, bolehlah difahami bahawa digalakkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkatan di dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan juga Ramadan. Ini juga membuktikan bahawa kita sekarang berada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Rejab, bulan Sya'ban. Hadirin jemaah yang dirahmati sekalian, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu memasukkan bulan Sya'ban dalam kategori bulan-bulan yang perlu diutamakan di samping bulan Rejab, Zulhijjah dan Muharram, kerana ada keistimewaannya yang tersendiri.
Dikatakan bulan Sya'ban adalah satu bulan yang menjadi jambatan menuju kepada bulan yang paling diagung-agungkan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana itulah dinamakan dengan kalimah Sya'ban, iaitu jambatan untuk menuju kepada puncak. Bulan Sya'ban disediakan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya untuk melakukan persiapan dalam pendakian, memantapkan diri sebelum bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah kita hayati sejenak panduan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tibanya bulan Sya'ban. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara Sya'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahri Ramadan, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Rahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkapkan puasa sebulan kecuali pada bulan Ramadan, dan aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahawa persiapan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak adalah dengan memperbanyakkan berpuasa pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang tepat untuk melatih diri supaya dapat membiasakan diri untuk berpuasa pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana itulah juga digelarkan kepada orang-orang yang sering berpuasa pada bulan Sya'ban adalah termasuk dalam golongan yang memuliakan dan menghormati bulan Ramadan Al-Mubarak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, antara kemuliaan yang terdapat pada bulan Sya'ban, di samping melakukan yang ibadah seperti puasa, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, ada terdapatnya malam nisfu Sya'ban yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain selain daripadanya. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Maksudnya, sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni dosa semua hamba-hambanya kecuali musyrik, iaitu orang-orang yang melakukan syirik dan orang yang bermusuh benci-membenci antara satu sama lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa melainkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa meraihkan malam nisfu Sya'ban bukanlah satu kesalahan dalam agama, sebagaimana katanya dalam kitab Balaghana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi qamsi layalin fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Yang maksudnya, telah sampai kepada kami bahwasanya selalu dikatakan bahawa permohonan akan dikabulkan dalam 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam Hari Raya Aidil Adha, malam Hari Raya Aidil Fitri, awal malam di bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Sidang muslimin yang rahmati Allah sekalian, ini menunjukkan bahawa melakukan ibadah pada malam nisfu Sya'ban tidaklah menyalahi panduan dalam beragama. Maka mimbar pada hari ini ingin menyuruh kepada sidang jemaah sekalian agar marilah kita sama-sama mempertingkatkan amalan kebajikan kita dengan bertaqarrub, melakukan perkara atau perbuatan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah SWT, seperti memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim, berzikir, salawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Usahlah kita pula melakukan perbuatan yang sia-sia
yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amalan kita yang ikhlas dan mengharapkan maghfirah dan rahmah Allah akan diterimanya dengan penuh kesempurnaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibn Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihumul ibada wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad
يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة